Selepas Muhyiddin, Hadi Awang pula mahu kerjasama dengan Tun M. Ini sebab rupanya kenapa Muhyiddin jumpa Tun Mahathir. Amalan politik wang, punca pejuang kalah di Johor. Kerjasama dengan PAS tak menguntungkan Perikatan Nasional. Apa perancangan Muhyiddin jumpa pemimpin utama pembangkang? Presiden PAS Abdul Hadi Awang dijadual bertemu pengerusi pejuang Dr. Mahathir Mohamad tidak lama lagi. Dia akan menjadi pimpinan tertinggi Perikatan Nasional kedua untuk berjumpa bekas Perdana Menteri itu di saat gabungan itu berusaha mengukuhkan kedudukannya menjelang PRU15. Hadi mengesahkan pertemuan itu kepada pemberita di Marang, Terengganu. Ya, dengan siapa saja kita sedia bekerjasama untuk menyatukan ummah. Pertemuan dengan Mahathir insya-Allah akan diaturkan, katanya seperti dipetik utusan Malaysia. Dia juga berkata, PAS sedia bekerjasama dengan mana-mana parti yang tidak ekstrim dan liberal. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin pula dilaporkan telah bertemu dengan Mahathir kira-kira 2 minggu selepas PRN Johor berhubung kemungkinan kerjasama untuk PRU15. Mahathir dilihat kurang bersetuju dengan idea itu dengan berkata dia tidak akan menyokong usaha Muhyiddin untuk sekali lagi menjadi Perdana Menteri. Namun anaknya Mukris yang juga Presiden Pejuang membayangkan parti itu sanggup melupakan peristiwa lalu dan bekerjasama dengan Bersatu dan parti pembangkang lain. Perkembangan ini selepas ketiga-tiga parti mencatat prestasi buruk dalam PRN Johor bulan lalu. Perikatan Nasional mendapat tempat ketiga dari segi undi popular, manakala Pejuang hilang deposit di kesemua 42 kerusi yang ditandingi. Tan Sri Muhyiddin saw me. He wanted me to support him for his attempt to become the Prime Minister once again. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mendakwa Muhyiddin Yassin meminta sokongannya dalam usaha untuk menjadi Perdana Menteri sekali lagi. Bercakap dalam sidang media, Mahathir berkata dia tidak tahu mengapa Muhyiddin meminta sokongannya. Dia nak saya sokong dia dalam usaha untuk jadi Perdana Menteri sekali lagi, katanya kepada pemberita ketika diminta mengesahkan laporan bahawa Muhyiddin ada bertemunya baru-baru ini. Saya tak tahu, tapi dia minta saya sokong. Kami pejuang tak kuat, kami tiada wang, tapi dia minta kami sokongnya. Katanya lagi apabila ditanya bagaimana pejuang dapat membantu Muhyiddin memandangkan parti itu tidak memegang banyak kerusi parlimen. Mahathir berkata pejuang belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara itu, tetapi membayangkan yang dia tidak bersetuju dengannya. Saya tak tahu nak kata apa kepada Muhyiddin. Saya tak jadi Perdana Menteri sebab Muhyiddin dia tikam belakang saya. Sekarang orang yang dia tikam belakang itu tak mati lagi, katanya. Mahathir juga membayangkan prestasi Muhyiddin sebagai Perdana Menteri tidak begitu baik dan tidak layak untuk mendapat sokongan. Semasa dia jadi Perdana Menteri, ramai orang tak puas hati dengan kepimpinannya. Dia bukan Perdana Menteri yang baik. Jika dia lakukan perkara yang bagus untuk negara, saya percaya saya tak sokong pun dia boleh menang. Kami tidak akan menyokong Perdana Menteri yang ada banyak kegagalan sama seperti Najib, katanya lagi. Bertentangan dengan kenyataan Mahathir, anaknya Mukris yang juga Presiden Pejuang membayangkan parti itu sanggup melupakan peristiwa lalu dan bekerjasama dengan Bersatu dan parti pembangkang lain. Walaupun Pejuang mencatatkan pencapaian yang buruk pada PRN Johor dengan hilang deposit di kesemua 42 kerusi yang ditandingi, Mahathir bertegas parti itu masih mempunyai sokongan. Katanya, walaupun parti itu hanya ada 5,000 ahli di Johor, tetapi Pejuang berjaya meraih 18,000 undi. Pejuang menjadikan isu rasuah sebagai kempen utama dan Mahathir mendakwa politik wang terus menghalang kemajuan parti itu. Ya, salah satu sebab, tetapi sebab yang sangat penting. Bila kita hubungi sejumlah pengundi, jawapan mereka adalah berapa banyak yang anda akan bagi. Mereka kata ada parti beri RM200. Katanya ketika ditanya jika politik wang menjadi faktor kekalahan calon Pejuang. Amalan politik wang adalah antara punca Pejuang kalah teruk dalam pilihan raya negeri Johor baru-baru ini, kata pengurusinya Dr. Mahathir Mohamad. Pada sidang media, bekas Perdana Menteri itu berkata, ada pihak memberikan pengundi sehingga RM300 untuk meraih undi. Kita dapati, dalam pilihan raya, ramai pengundi diberi wang untuk undi sesuatu parti. Bila kita cuba minta sokongan untuk Pejuang, mereka tanya, Pejuang nak bagi berapa banyak wang? Kerana ada parti lain bagi banyak duit kepada mereka. Bila dapat RM200 hingga RM300, mereka undi parti itu. Pejuang tiada duit dan kita takkan beli undi. Kenapa kita nak lawan rasuah? Kerana rasuah akan menghancurkan negara, tambahnya.
Beliau berkata, pejuang memohon sokongan pengundi kerana parti itu mahu memerangi rasuah. Katanya walaupun hanya mempunyai kira-kira 5,000 ahli di Johor, pejuang berjaya memperoleh lebih 18,000 undi yang menurutnya menjadi bukti parti itu masih mampu menarik penyokong. Beliau juga berkata, kekurangan undi yang diperoleh parti tersebut adalah disebabkan peratusan keluar mengundi yang rendah dengan menyebut bahawa 47% daripada individu yang layak mengundi tidak berbuat demikian. Semua 42 calon pejuang pada PRN Johor kalah dan kehilangan wang deposit, manakala Barisan Nasional memenangi 40 kerusi, Pakatan Harapan 12 kerusi, Perikatan Nasional 3 kerusi dan Muda 1. Penganalisis melihat PAS mempertaruhkan hubungannya dengan rakan gabungannya selepas menyuarakan pendirian mengenai isu penukaran agama kanak-kanak sebelah pihak dan cadangannya supaya jawatan Perdana Menteri dihaskan kepada orang Islam. Fellow Majlis Profesor Negara MPN Jeneri Amir berkata, parti itu menimbulkan rasa tidak selesa kepada rakan bukan Islam dalam Perikatan Nasional iaitu Gerakan, Parti Progresif Sabah SAPP dan Parti Solidariti Tanah Airku STAR. Bagaimanapun katanya tidak jelas bagaimana pengundi bukan Islam akan memberikan reaksi kerana belum ada kepastian mengenai penjajaran politik PAS untuk pilihan raya umum ke-15. Ia bergantung dengan siapa PAS akan berpakat pada PRU15. Jika ia masih dengan Perikatan Nasional, penyokong bukan Islam gabungan itu mungkin tidak mahu keluar mengundi sebagai tanda protes. Kita boleh lihat bagaimana peratusan keluar mengundi yang rendah dalam pilihan raya sebelum ini memberi manfaat kepada Barisan Nasional, katanya kepada portal FMT. Pada Selasa, Ketua Penerangan PAS Karim Nizam Khairuddin mengeluarkan amaran terhadap pihak yang cuba membatalkan penukaran agama 3 anak seorang ibu tunggal, Loh Siu Hong. Ini selepas Loh memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk memohon pengisytiharan bahawa bekas suaminya tidak layak secara sah untuk mengislamkan mereka. Minggu lalu, Khairuddin mencadangkan supaya satu pindaan perlembagaan dilakukan supaya jawatan Perdana Menteri dikhususkan kepada orang Islam sahaja. Pensyarah di Universiti Malaysia Sabah UMS, Lee Kuok Tiong berkata, walaupun Gerakan, SAPP dan STAR sentiasa menggambarkan diri sebagai parti pelbagai kaum dan agama, namun berada dalam gabungan bersama PAS telah menjejaskan imej itu. Kenyataan PAS itu hanya akan menyebabkan penyokong lari. Pengundi mungkin masih menyokong Gerakan, SAPP atau STAR, tetapi semasa PRU15, mereka mungkin keberatan untuk mengundi parti yang bekerjasama dengan PAS, katanya. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal berkata, pertemuan antara Muhyiddin Yassin dan Dr. Mahathir Mohamad baru-baru ini bukanlah peristiwa unik. Ini kerana Presiden Bersatu itu turut bertemu dan berbincang dengan pemimpin parti-parti pembangkang lain sebelum dan selepas PRN Johor bulan lepas. Tanpa menamakan siapa ahli-ahli tersebut, Wan Faisal berkata mereka sendiri yang menghubungi Muhyiddin kerana menyedari kelebihan Perikatan Nasional di lapangan. Pertemuan antara Tan Sri Muhyiddin dan Tun Mahathir bukanlah peristiwa unik. Pernah ada perbincangan antara Tan Sri dengan pemimpin-pemimpin parti-parti pembangkang lain, kata Timbalan Menteri Perpaduan Negara itu kepada portal FMT. Terdahulu Mahathir berkata, Muhyiddin menemuinya baru-baru ini untuk meminta bantuan mendapatkan semula jawatan Perdana Menteri walaupun partinya belum membuat keputusan berhubung perkara itu. Apabila ditanya sama ada beliau akan menyokong Muhyiddin, Mahathir berkata, pejuang tidak akan menyokong individu yang gagal sebagai Perdana Menteri sama seperti Najib Razak. Wan Faisal mempertikaikan dakwaan Mahathir bahawa Muhyiddin seorang Perdana Menteri yang gagal. Sebaliknya, Malaysia dapat memasuki fasa peralihan ke endemik wabak penyakit berbahaya kerana usaha Muhyiddin. Muhyiddin katanya melindungi negara ini daripada masalah yang lagi rumit dengan program imunisasi wabak penyakit berbahaya yang tepat dan tegas, langkah negara yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Hakikat bahawa kita akhirnya berjaya memasuki fasa peralihan ke endemik wabak penyakit berbahaya itu kerana tekad kepimpinan beliau semasa krisis wabak penyakit berbahaya, katanya. Kecekalan Tan Sri terbukti apabila beliau tidak mencampuri urusan undang-undang membabitkan kluster mahkamah. Beliau mendunaikan janjinya itu kepada rakyat dan beliau tanggung akibatnya. Kluster mahkamah merujuk kepada beberapa pemimpin UMNO terkemuka termasuk Presiden Ahmad Zaid Habidi dan Najib Razak yang sedang atau sudah dibicarakan. Sementara itu, Ahli Majlis Tertinggi Bersatu Faiz Naaman mempersoalkan niat Mahathir mencemuh Muhyiddin sedangkan beliau sedang berusaha membentuk suatu bentuk kerjasama dengan parti-parti lain. Beliau memberitahu portal FMT isu pokoknya bukanlah siapa yang menghubungi siapa tetapi agenda bersama menghalang kluster mahkamah daripada kembali berkuasa pada PRU akan datang. Faiz mempertahankan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri berusaha sebaik mungkin untuk menjaga ekonomi dan kesihatan ketika wabak memuncak dan kemerosotan ekonomi. Kita haruslah rendahkan ego masing-masing dan mula fikirkan tentang masa depan, bukan sahaja untuk parti masing-masing atau pemimpin tertentu tetapi masa depan negara dan seluruh rakyat, katanya.